Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illa billah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illa billah. Bismillahi ma sya'allah makana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwata illa billah. Yang dikasihi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat FB, adik-beradik jauh dan dekat yang hadir dalam kuliah Ramadan kita pada petang ini. Sebagaimana biasa, jam 3.30 kita ke udara untuk mengambil sedikit sebanyak pengajaran, iktibar untuk diri kita masing-masing, guna untuk menjadi azimat, bekal dalam kehidupan yang sementara di dunia ini, untuk mencari kebahagiaan di dunia, sehinggalah kebahagiaan itu kita nak sama-sama kecapi di akhirat nanti. Alhamdulillah tuan-tuan, kita sudah pun masuk PKP 4 dan hari ini kita telah pun dapat saksikan bertambahnya kereta di jalan, ramainya yang pakat mengambil kesempatan untuk keluar daripada kurungan untuk beraktiviti di luar. Saya nak pesan kat diri saya lah tuan-tuan sekalian, ya, sebenarnya kerajaan pun terpaksa ambil keputusan ibarat ditelan mati mak, diluah mati ayah tuan-tuan. Dah lebih 40 hari ni ekonomi kita sangat terkesan, ya. Bilion satu hari kita rugi, kerajaan kita rugi, ya. Jadi perniagaan tak berjalan. Jadi tentulah masalah. Dalam keadaan di mana virus COVID-19 ini dia punya rawatan dia punya penawak dia belum ditemui, kita kena terus berwaspada. Sebab itu PKP bersyarat ini hendaklah dipatuhi. Sebab tu penjarakan, memakai mask, peraturan tak boleh keluar melainkan dengan urusan yang penting, hendaklah semua kita akur, ya. Kalau tidak, kita bimbang. Negeri kita yang hijau ini, yang sudah bebas daripada jangkitan virus ini, boleh sahaja mereka yang balik ataupun merentas negeri yang akan dibenarkan, ada lebih kurang, tak salah saya ada 500,000 lah yang akan bergerak, ya, yang akan balik daripada luar, akan balik. Jadi ia boleh sahaja menyebabkan kembali berlaku gelombang jangkitan. Na'udzubillahi min zalik tuan-tuan, ya. Jadi kita kena terus waspada, kena terus hati-hati, dan kena ingat bahawa denda 1,000 dan penjara 6 bulan itu masih berkuat kuasa di dalam undang-undang kita, ya. Kita doa sama-sama, frontliner kita terus tabah untuk berkorban untuk kita semua. Pihak keselamatan, walaupun ATM akan kembali semula ke camp, tinggallah polis
Tapi kita yakin dan percaya bahawa pihak keselamatan sentiasa dalam keadaan siap siaga untuk berkorban demi pertiwi dan negara kita. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, saya konsisten untuk menyambung lagi bicara kita berkaitan dengan menyemarakkan cinta ini, dipanggil the power of love, yang kita tengah sebut dalam 2-3 hari ini, di mana untuk mengembalikan cinta kasih ke dalam jiwa seseorang manusia, ya, kita hendaklah sentiasa faham dan selalu ingatkan diri kita bahawa pemilik kepada cinta yang sebenar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemilik bahagia yang kita cari sebenar-benarnya adalah Allah Azza wa Jalla. Bahagia bukan boleh dibeli dengan wang ringgit kita. Ya. Berapa ramai orang yang kaya dengan duit ringgit dia, berapa ramai orang yang mewah dengan kebendaan dia, tetapi jiwanya kosong, hidupnya menderita. Ya. Jadi apa itu kebahagiaan yang sebenar? Sebagai seorang Islam, kita hendaklah memahami bahawa kebahagiaan yang kita cari adalah kebahagiaan fiddaraini. Kebahagiaan dalam dua alam. Alam dunia, alam akhirat. Dunia sementara, akhirat kekal selama-lamanya. Jadi, kita nak supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik kepada bahagia yang sebenar itu, dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, mengurniakan kepada kita rasa bahagia. Nampak tak tuan-tuan? Macam mana dulu-dulu mak ayah kita, tok-tok wan kita, orang yang sebelum daripada kita, api dalam kaca, ayak dalam besi, hanya ada di pekan-pekan besar sahaja. Sedangkan kita tahu rata-rata orang kita berada di kampung-kampung, berada di pedalaman, berada di desa, di ceruk-ceruk desa yang susah. Tetapi walaupun duduk di kampung, walaupun ramainya, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, hidup mereka tenang dan bahagia. Apa rahsia dan kunci kebahagiaan generasi dulu? Tuan-tuan, yang tu. Ya? Saya ulang lagi sekali, kita tak boleh beli bahagia dengan duit ringgit kita. Kita tak boleh beli. Kita kena faham bahagia yang kita cari adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Tuhan bahagianya, Tuhan curahkan kepada umat pilihan yang nak diberi bahagia olehnya, maka orang itu adalah orang yang paling bertuah dalam kehidupannya di dunia ini. Ya, walaupun rumahnya sempit, jiwanya lapang. Walaupun hidupnya susah, hatinya tetap tenang. Dia adalah seorang yang sentiasa dalam keadaan bertuah dan beruntung di sisi agama, di sisi syarak. Pagi, tengah hari, petang, malam, dia tetap memperolehi pahala dan ganjaran. Dia tetap bahagia dalam kehidupan. Rezeki ini tuan-tuan, bila kita makan, yang pentingnya halalan. Tuan-tuan ya, apalagi kalau dapat tayyiban, apalagi kalau kita dapat mubarakan, halalan, tayyiban, mubarakan. Kalau sudah dapat rezeki, kita makan beberapa luqmah, kan luqaimat, beberapa mulut, berapa suap di mulut kita itu membetulkan tulang belakang kita. Ia sudah cukup sebenarnya untuk tunduk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, so mari kita faham, the power of love sebenarnya adalah datang daripada pemilik love itu yang sebenar, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu saya kata love, tuan-tuan, love, hati kita, tuan-tuan. Ya, hati kita. Nabi kata apa? Laisal ghina an kasratil aradi, walakinnal ghina ghinan nafsi. Tuan guru kita, Ustaz Abdul Halim Nasir. Ya.
Bukanlah yang dikatakan kaya itu, kata Nabi, kayanya mata benda ni. Bukan, ya. Bukan kaya itu kaya mata benda. RM2 banyak, rumah dia besar, keretanya mewah, hartanya berbilion. Walakinnal ghina ghina nafsi. Tetapi kaya yang sebenar adalah kaya jiwanya. Nampak tak tuan-tuan? Orang dulu-dulu susah tapi senang. Dia miskin tapi dia kaya. Dia miskin harta tapi dia kaya ilmu, dia kaya amal, dia kaya takwa. Dia susah tapi dia boleh bagi duit dia yang sikit ada itu dikongsi dengan orang lain. Ramai orang kita hari ini kaya tapi miskin. Miskin ilmunya, miskin amalnya, miskin sedekahnya, miskin jariahnya, miskin senyumnya. Orang dulu susah kebendaannya tapi pemurah. Pemurah senyumannya, pemurah sedekahnya, pemurah hartanya, pemurah. Siapa tak suka kepada orang yang pemurah, tuan-tuan? Sahabat mai kat saya. Semua. Alam buana ini. Bayangkan, tiap-tiap pagi malaikat akan berdoa dan berdoa tanpa jemu setiap hari. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, gantilah kepada orang yang memberikan nafkah, keluarkan infak pada jalan Allah. Dia sedekah, dia wakaf, dia jariah, dia buat baik. Khalafa, ganti. Tuan-tuan, kita jangan ingat rezeki itu duit ringgit kita yang bertambah. Tetapi kita hidup tenang dan bahagia itu rezeki, tuan-tuan. Kita duduk dalam rumah kita saat-saat kita terhimpit dengan undang-undang tak boleh keluar daripada rumah sebagainya. Dalam saat kita tertekan dengan ekonomi rumah tangga yang menguncup dan menyusut, dalam saat-saat isi rumah kita dalam keadaan hidup di rumah-rumah kotak yang sempit, tetapi bila orang itu mendapat sayang, kasih, rahmat daripada Allah, jiwanya tenang, hidupnya lapang. InsyaAllah, tuan-tuan. Muslimin muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. So, saya ingatkan saya dan tuan-tuan, jom kita kembalikan pencarian kita daripada tempatnya yang sebenar. Punca kebahagiaan, kegembiraan, keseronokan, kejayaan, kecemerlangan kepada umat ini tidak lain daripada pemilik cinta yang sebenar-benar, cinta agung kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Balik dalam dunia realiti kita, tuan-tuan, setelah kita jaga hak Allah, jangan lupa jaga hak kita dengan kita. Ya, kita jaga kita jaga orang-orang yang dengan kita. Kalau ibu kita duduk dengan kita, ayah kita dengan kita, hatta yang tidak duduk dan tinggal dengan kita, mak ayah kita di kampung, kita tetap menjaga hak yang mesti kita tunaikan hak. Kita akan tunaikan hak mereka, ibu ayah kita, daripada mereka hidup sampai mereka mati. Selagi hidup, selagi itulah kita akan menjadi anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Kemudiannya, kita akan tunaikan hak isteri kita, suami kita, anak-anak kita, tuan-tuan. Petang ni, jom dalam baki yang tinggal ni, kita nak tengok, tuan-tuan, apa yang pernah saya sebut dulu long time dah dalam Kek Kedah FM. Kita sebut tentang salah satu daripada rukun dalam rukun berkeluarga, berumah tangga, iaitu tafahum, ya. Tafahum. Kita kena saling faham, memahami, ya. Kita kena saling faham, memahami. Kita memahami pasangan hidup kita dan pasangan hidup kita memahami kita. Nampak tak, tuan-tuan? Kita saling faham, memahami ini maknanya kita melihat keperluan pasangan kita itu kita sempurnakan. Alangkah batuahnya, tuan-tuan, kalau sekiranya pasangan kita sudah faham kita sebelum kita bercakap, sebelum kita minta. Maknanya kalau dipanggil, dia datang. Ini belum dipanggil, sudah datang. Hebatlah, tuan-tuan. Tak? Belum disuruh, sudah buat. Oh, itu dipanggil sangat memahami itu.
Belum disuruh sudah buat. Tuan-tuan. Jadi kita panggil at-tafahum, saling faham memahami. Kita memahami keperluannya, kita memahami keinginannya, kita memahami kesedihannya, kita memahami kegembiraannya, kita memahami pasangan kita. Kemudiannya kita melunasi tanggungjawab kita untuk memberikan respon kepada apa yang kita fahami, supaya pasangan hidup kita akan kemudiannya menikmati apa yang dia sepatut nikmati daripada rasa bahagia, tuan-tuan, ya. Dia perlukan pertolongan kita, tak dan dia nak minta, kita dah tolong dia. Apa dia rasa? Tuan-tuan, kan? Baju tu nak kena sentai kuat-kuat. Dia tak mampu sebab dia tu tak larat. Jadi kita tengok-tengok ada baju dalam bilik ayam, kita basuh. Dia tak dan suruh, tak dan minta tolong pun, kita basuh. Itu dipanggil memahami. Nampak tak, tuan-tuan? Contoh, ya. Kita tengok pinggan dalam singki. Kita tengok kain dalam raga. Kita tengok-tengok kain itu nak disidai. Kita tolong sidai. Tak dan dia nak minta tolong, kita tolong sidai. Contoh. Kita tolong kutip kain di ampayan. Tengok pokok hujan kelam, dia tak ada minta tolong, dia kalut tangan dia dua, dia nak masak sebagainya, kita tolong dia ambil. Dah tolong ambil, tolong lipat pula. Allahu Akbar. Alangkah bahagianya dia. Itu sebagai contoh. Ada orang dia tak kisah. Ada orang dia tak peduli. Ada orang ni macam-macam, tuan-tuan, macam-macam. Ada orang dia kata hang kerja hang buatlah. Kerja aku buat. Masak bukan kerja aku. Ni abang saya, dia cukup rajin masak. Kan? Bini dia pun masak, dia pun masak. Saya masak sangat rajin. Rasa lah, tuan-tuan. Masak sekali-sekali sangat. Bulan puasa ni je lah. Bulan PKP ni je lah. Dulu mana pernah masaknya. Biniku itulah. Tetapi, walau bagaimanapun, full support kita bagi. Macam tu. Kan? Tapi ada orang dia suka. Dia suka pergi duduk di dapur, bini dia ada di dapur. Dia suka tolong bini dia masak, bila bini dia masak, dia suka bersama, menjiwai rasa itu. Tuan-tuan, kalau boleh kita pakat buat lagu tu, baguslah. Apa dia? Menjiwai apa yang pasangan kita rasa. Kalau dia seronok, kita tumpang seronok. Kalau dia sedih, kita tumpang berduka. Jangan waktu seronok kita bersama, bila sedih pada muka. Bukan lagu tu. Nampak tak, tuan-tuan? Kita patutnya kita saling memahami. Nampak? Kadang-kadang dia lambat nak habaq kat kita. Kita tengok dia muka bini kita tu nampak macam keruh, nampak macam ada something, nampak macam ada masalah. Kita tanya dia. Lagu tu. Saya teringat dulu-dulu mula-mula menikah lah ni pun lama lah tua dah, tuan-tuan. Tapi sebenarnya bila tua pun saya duk rasa lagu tu juga lagi pun. Kan? Bila diam sengap tu, maknanya merajuk lah tu. Masa mula-mula dulu menikah, tuan-tuan, saya ni orang kampung. Biniku ini orang pekan. Jadi dia kena mengaji. Sebab bila kita menikah, bila kita kahwin, kita kena ada satu benda yang penting dipanggil ta'aruf. Sebelum kahwin ada tak ta'aruf? Ada. Tapi bila kita ini sudah kahwin, ta'aruf itu mendalam. Dari situ datang tafahum, kan? Jadi saya bila kahwin, orang kampung ini, tuan-tuan ya, depan saya sahabat-sahabat ramai yang datang, kita semua dari kampung. Orang kampung ni lazimnya hatinya nipis. Dia mudah terasa, mudah kecil hati gitu. Jadi saya teringat waktu awal-awal kahwin dulu, saya kena habaq lah kat isteri saya, sebab isteri saya dia tak tahu kata saya ni dah kecil hati atau berasa hati gitu. Jadi depa di pekan ni depa tak ada apa benda tu melawak, tak ada apa, tapi kita ni rasa lagu macam inferior, kita rasa lagu sedih, jadi kita pun diam. Jadi dia tak tahu. Bila dia tak tahu, makna dia peringkat awal perkahwinan itu